Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Untuk kali ini, cikgu akan membuat tutorial berdasarkan buku teks tahun 4, muka surat 141. Baiklah, jadi cikgu harap kamu boleh merujuk pada buku teks muka surat 141. Baik, sebelum memulakan pelajaran, mari kita lihat sedikit tentang apakah tajuk dalam buku teks tersebut. Baik, di sini adalah gambar durian. Okey, apabila sebut saja durian, sudah tentu kamu boleh mengenali ciri-ciri ataupun sifat-sifat buah durian tersebut. Baik, kita lihat apakah ciri-ciri yang terdapat pada buah durian. Antaranya, ia berduri. Kulit buah durian berduri. Selain pada itu, hijau. Hijau ni ialah warna buah durian. Ada yang berwarna hijau, ada yang kata kuning, ada yang kata perang. Semua tu adalah ciri-ciri buah durian. Selain pada itu, manis. Okey, ada kata buah durian ni isinya manis. Selain itu ialah besar. Buah durian ni besar. Dan ada juga mengatakan buah durian ni bulat ataupun ada juga kata bujur. Okey, bergantung pada rupa bentuk buah durian itu. Baik, sebenarnya yang kelima-lima ciri buah durian ni adalah kata adjektif ataupun dikenali sebagai kata sifat. Jadi, inilah yang kita hendak pelajari dalam buku teks muka surat 141. Baik, cuba kita lihat. Okay, ini dia, tajuk dia Petua Memilih Durian. Okay, cikgu harap kamu sudah baca. Okay. Baik, dalam teks itu diberi kata adjektif dan diminta kamu memilih kata adjektif yang sesuai berdasarkan ayat yang diberi. Okey, di situ ada 15, lebih kurang 15 kata adjektif yang kamu kena pilih. Baik, kita tengok satu per satu. Zara dan keluarganya ingin membeli durian. Mereka teringin makan durian. Zara berjalan laju, deras menuju ke gerai jualan durian. Baik, kita tengok situ laju dan deras. Okey. Laju di sini. Laju di sini. Kita tengok maksud dia. Okey, laju di sini bermaksud cepat atau pantas pergerakan kenderaan ataupun perjalanan. Okey. Maksudnya dia bergerak cepat ataupun pantas seperti berlari. Okey, berlari. Okey, kita lihat contoh ayat situ. Murid itu berjalan laju menuju ke kantin. Laju situ bermaksud cepat atau berjalan pantas. Okay. Baik, kita tengok pula yang kedua. Deras. Okey. Kita kena faham apakah yang dimaksudkan deras. Okey, deras di sini sama juga, lebih maksud dia lebih kurang sama, cepat atau laju sekali berkenaan aliran air. Okey, sesuatu gerakan. Maksudnya dia lebih kepada bermaksud pergerakan air yang laju. Okey, tengok sini contoh ayat. Ini gambar air, air sungai mengalir deras. Okey,
Contoh ayat, air sungai mengalir deras selepas hujan. Okay. Kalau belum hujan mungkin aliran dia perlahan. Tapi bila lepas hujan, banyak air, dia bergerak deras. Aliran dia bergerak deras. Baik, seterusnya. Dia amat mahir akan selok-belok tempat itu kerana selalu cepat datang ke situ. Okay. Sini ada perkataan selalu. Okay, kita tengok maksud selalu. Selalu di sini bermaksud tidak henti-henti, sentiasa ada sepanjang masa. Okay, dia ada dua makna sini. Okay. Jadi kamu kena lihat maksud dia bergantung pada ayat. Ataupun yang kedua, kerap kali atau acap kali. Okay. Baik, kita tengok contoh ayat dia. Adik selalu membaca buku apabila terjaga. Jadi selalu sini maksudnya sentiasa, sentiasa ataupun kerap kali. Apabila dia terjaga saja di situ, adik akan membaca buku. Jadi perbuatan itu bermaksud kerap kali. Seterusnya kita tengok pada cepat ni tadi dah maksudnya lebih kurang sama dengan deras dengan laju. Kita tengok risau. Risau. Okay. Puan Zara tersenyum melihat gelagat anaknya itu. Mereka sangat risau, seronok apabila membeli durian. Apakah itu risau? Kita tengok sini, risau ialah susah hati kerana sesuatu hal yang mengganggu fikiran dan runsing. Okay, risau itu maksudnya berasa susah hati, ada sesuatu yang mengganggu fikiran. Baik, contoh dia, Ahmad berasa risau kerana peperiksaan semakin hampir sedangkan dia masih belum belajar. Okay, di sini perasaan risau, susah hati, gelisah sebab dia belum membuat persiapan sedangkan peperiksaan semakin hampir. Seterusnya kita lihat perkataan seronok. Okay. Seronok. Seronok di sini dapat menyenangkan atau menyedapkan hati. Okay. Ini gambar murid yang sangat seronok, hatinya terasa riang, tak ada masalah. Okay, contoh situ. Kanak-kanak itu seronok bermain dan tidak mahu pulang ke rumah. Okay. Dia rasa sangat sedap hati, okay. Sangat senang hati. Seterusnya, kita lihat pada ragu. Okay. Ragu. Zara mencium pangkal tangkai durian. Dia berasa ragu atau malu. Kemudian dia memberikan buah itu kepada Encik Asif. Okay, ragu. Ragu ni sini dia masuk ragu-ragu. Ragu-ragu. Okay, kita tengok maksud dia. Syak hati. Okay, bimbang, bingung, sangsi atau was-was. Okay, maksudnya dia tak ada keyakinan. Okay, dia ada rasa bimbang, ada rasa sangsi. Okay. Macam murid ni, dia ragu-ragu. Okay. Tengok contoh ayat. Nina berasa ragu-ragu hendak menjawab soalan cikgu. Dia tak pasti. Dia tak pasti jawapan tu betul atau salah. Jadi dia takut. Jadi dia rasa bimbang salah. Okay. Dia rasa sangsi. Itu maksudnya ragu-ragu. Jadi kamu tulis gunakan ragu-ragu. Jangan guna ragu saja. Ragu-ragu. Okay, seterusnya malu. Malu sini bermaksud ada murid yang sangat malu. Okay. Berasa segan-segan sewaktu berhadapan dengan seseorang. Okay.
Contoh sini, jangan malu bertanya jika kamu tidak faham. Okay? So, ada murid yang malu. Jadi dia rasa segan-segan. Dia jumpa orang, dia rasa malu. Okay? Malu. Dalam kelas pun dia malu. Sampaikan dia tak faham pun dia malu nak tanya. Okay? Jadi cuba elakkan perasaan malu. Okay? Malu tu kena ada. Malu bertempat. Okey, seterusnya kita tengok perkataan yakin. Okey, dalam perenggan yang keempat. Buah ini harum baunya, Zara. Isinya pasti telah masak, kata Encik Asif dengan yakin. Pilunya. Okey, yakin. Okey, yakin boleh dikatakan tadi dia berlawanan dengan kata ragu-ragu. Jadi kalau lawan ragu-ragu tu ialah yakin, iaitu betul-betul percaya tentang kebenaran, yakin kepada kemampuan seseorang dan tidak ragu-ragu. Ini tidak ragu-ragu. So dia berlawanan dengan ragu-ragu tadi. Okay. So sebagai murid kamu mesti yakin. Contohnya ayat, kita perlu yakin kepada diri sendiri tentang apa yang kita lakukan. Jadi sebagai murid kita perlu yakin apa yang kita buat, perlu yakin. Bila cikgu tanya, kamu boleh jawab dengan yakin, bukannya ragu-ragu. Seterusnya kita tengok kepada pilu. Okey, pilu. Okey, sebelah yakin tadi pilu. Pilu bermaksud sangat sedih atau hiba. Sedih. Okey. Ini gambar murid yang sangat sedih. Sehingga dia menangis. Okey. Hiba dan pilu hatinya mendengar kata-kata anaknya. Okay. Mungkin ada kata-kata yang boleh menyakitkan hati. Okay. Jadi dia rasa sedih. Sedih apabila mendengar kata-kata. Seterusnya kita tengok kepada lambat. Okay. Lambat. Di sini lambat ada 3 makna, jadi dia bergantung juga pada ayat. Yang pertama, tidak cepat atau lekas pergerakan. Tadi kita dah belajar tadi yang perkataan pertama tadi laju, bergerak pantas. So, yang lambat ni tidak cepat. Okey. Yang kedua, lambat sini boleh juga bermaksud mengambil masa yang lama. Masa yang lama. Nak buat suatu kerja, mungkin dia ambil masa 10-20 minit. So, dia lambat. Sedangkan orang lain boleh siap dalam masa 5 minit. Okey, yang ketiga, lewat daripada waktu yang ditentukan. Okey, kita tengok contoh. Ini gambar tadi. Tadi kita tengok gambar laju ni bergerak pantas. Ini perlahan saja. Berlenggang-lenggok. Okey, dia berjalan terlalu lambat. Okay. Sini pergerakan dia perlahan. Yang kedua, mengambil masa yang lama. Benih ini lambat tumbuhnya. Macam kita semai benih, mungkin ambil masa seminggu ataupun 2 minggu baru benih itu bercambah. Okay. Lewat daripada waktu pula, jam ini lambat 10 minit. Okay. Jam tu dah mungkin bateri dia dah lemah. Okay, jadi dia lambat. Okay. Jadi makna dia bergantung pada ayat. Okay. Seterusnya kita tengok perkataan jelas. Okay. Abang, 5 pangsa pada buah ini sangat lambat, sangat jelas kelihatan. Okay, jelas. Okay, jelas. Di sini jelas pun ada 2 makna. Okay, yang pertama terang. Terang perkataan pemandangan, tidak kabur mengelirukan. Maksudnya macam suara guru itu jelas didengar. Pemandangan, kita melihat sesuatu jelas, nampak jelas, bukannya kabur.
Okey, yang kedua, jelas sini boleh bermaksud juga habis atau selesai sesuatu pekerjaan atau hutang. Contohnya orang berhutang, dia berhutang RM10 hari ini, besok dia bayar RM10, masa hutangnya sudah jelas. Okey. So kita tengok pada ayat. Okey, ayat yang pertama, suara itu tidak jelas pada pendengarannya. Ini maksudnya tidak terang, boleh mengelirukan. Yang kedua, hutangnya di kedai itu masih belum jelas. Jelas itu bermaksud belum selesai, bukannya hutangnya terang. Okay. Seterusnya kita tengok kepada cermat. Cermat. Cermat perenggan yang terakhir sekali itu, peniaga itu mengopek kulit durian dengan cermat ataupun gopoh. Okey, kita tengok cermat. Okey, cermat di sini pun ada dua makna. Yang pertama maksudnya dengan sepenuh minat ataupun saksama ataupun teliti. Buat sesuatu dengan cermat, sesuatu dengan teliti. Tak nak lakukan kesilapan, jadi dia buat berhati-hati. Yang kedua, cermat di sini bermaksud tidak boros dalam berbelanja. Dapat duit RM10, mungkin dia akan guna RM2, 3 lagi itu untuk dia bercermat. Okey, tengok contoh. Contoh ayat di sini, ayat pertama. Kertas jawapan itu dikaji dengan cermat. Ini maksudnya dengan teliti. Yang kedua, mereka terpaksa cermat wang untuk membeli sebidang tanah. Ini maksudnya dia tidak boros wang sebab dia nak membeli sebidang tanah. Okey, seterusnya kita tengok gopoh. Pasangan cermat tadi gopoh. Okey, gopoh sini bermaksud cepat-cepat atau lekas-lekas mengerjakan sesuatu. Bergerak cepat. Okay, dia nak buat sesuatu supaya cepat habis. Okay. Contoh, Dolah mengenakan pakaiannya dengan gopoh dan kemudian berlari meninggalkan bilik itu. Dia berlari. Mungkin dia dah terlewat, jadi dia berlari dengan gopoh. Okey, seterusnya kita tengok pada puas. Puas. Puas di sini bermaksud ada tiga makna puas. Pertama, berasa senang, kenyang kerana sudah mendapat secukupnya. Kamu makan sehingga puas dan berasa kenyang. Dua, berasa senang kerana sudah terpenuh hasrat hati. Maksudnya ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu telah capai, jadi rasa puas. Yang ketiga, lebih daripada cukup. Sudah tidak ingin lagi ataupun bosan. Maksudnya sesuatu yang kamu buat tu, kamu dah cukup, dah tak mahu buat lagi. Okey, kita tengok pada contoh-contoh ayat. Okey, ayat yang pertama, sesudah makan sepinggan penuh, puaslah ia. Bila dah kenyang, dia rasa puas. Okay, yang kedua, Amir berasa puas dengan markah cemerlang yang diperolehinya. Jadi, dia dah dapat keputusan yang baik, dia rasa puas, dia rasa senang. Okay. Yang ketiga, contoh yang ketiga, puas dia mencari kerja tetapi masih belum dapat juga. Dia dah puas mencari kerja sehingga dia bosan. Pergi hari-hari tak dapat. Dia pergi hari-hari tak dapat. Jadi dia rasa puas, dia rasa bosan dan tak ingin lagi. Okey, seterusnya yang terakhir ialah muram. Muram. Okey, muram sini ada dua makna. Yang pertama, makna dia tidak beberapa terang. Ini berkaitan dengan cahaya. Cahaya. Contohnya, kita tengok pada ayat. Ayat yang makna pertama tu, hari itu redup
dan muram. Matahari belum kelihatan sejak 4 jam tadi. Itu maksudnya cahaya tidak berapa terang. Okey, buram, kuram, kelam ataupun suram. Maksudnya tidak berapa terang. Yang kedua, tidak berseri. Boleh juga tidak gembira. Muram tu maksudnya tidak gembira. Suatu hari suamiku pulang dengan muka yang muram. Maksudnya muka dia tidak gembira. Baik. Baik, di sini cikgu nak kongsi juga contoh-contoh soalan yang pernah keluar dalam UPSR mengenai kata adjektif. Jadi cikgu ambil daripada UPSR 2016 kerana pada tahun itu dapat 3 soalan yang berkaitan dengan kata adjektif. Baik, kita tengok soalan dia. Okey, ini soalan 2016, soalan nombor 5. Ikan pari yang berjaya dipancing oleh Encik Badrul itu berbentuk dan mempunyai ekor yang berbisa. Di sini dia nak tanya kamu tentang bentuk ikan pari. Okay? So siapa yang tak pernah lihat ikan pari itu dia bagi gambar. Okay? Tirus, leper, bujur, lonjong. Jadi kamu kena tahu bentuk-bentuk yang diberi ini. Okay? Jadi jawapannya ialah leper. Okay? Leper ni bentuk pipih dan rata. Pipih dan rata. Maksudnya dia tak tebal. Pipih dan rata. Kalau bujur, bentuk bulat yang memanjang. Bulat tapi dia panjang. Macam apa? Macam buah betik. Bujur. Okey. Lonjong. Lonjong ni dia hampir bulat. Dia tak bulat tapi hampir bulat. Bentuk, bagi contoh sini, bentuk seperti telur ayam. Jadi jawapannya ialah leper. Okey. Seterusnya, soalan tadi dah soalan nombor 5. Ini soalan nombor 7. Ibu masih menyimpan koleksi barangan milik nenek sebagai kenang-kenangan. Ini berkaitan dengan masa. Dia nak tengok, nak uji kamu tentang kata adjektif berkaitan dengan masa. Lampau, lanjut, lama, lalu. Okay? Jadi jawapannya ialah lama. Okay? Koleksi barangan lama. Lama sini bermaksud barangan usang, barangan yang dah lapuk, barangan yang dah ketinggalan zaman. Okay? Koleksi barangan lama nenek sebagai kenang-kenangan. Okey, lanjut. Lanjut situ ada macam berkaitan dengan berpanjangan. Berpanjangan tidak berkeputusan. Maksudnya terang umur yang lanjut. Umur dia berpanjangan. Okey, kemudian lampau. Lampau tu berkaitan dengan masa yang lepas. Masa yang lalu. Okay? Contohnya kamu dah ada jandam, kamu masih teringat kisah-kisah lampau, masa kamu masa prasekolah, masa darjah 1, kamu masih ingat lagi perkara-perkara lampau. Okey, kemudian lalu sini bersinonim, sama masuk dengan lewat atau menjangkau. Okey. Seterusnya ada lagi satu soalan. Di sini penglihatan Ridwan menjadi silau apabila terkena pantulan cahaya matahari. Pilih perkataan antonim bagi silau. Jadi di sini soalan kata lawan. Jadi dibagi satu kata adjektif, silau. Silau ni maksudnya apa? Okay. Silau ni maksudnya yang kita susah nak nampak. Okey. Di sini dia bagi minta antonim. Okey, antonim. Jadi kalau cerah, kabur, kelam, jelas. Jadi yang silau bermaksud tidak dapat memandang dengan jelas kerana cahaya terlalu terang. Jadi macam waktu tengah hari kamu tengok
tengah panas tu, sebab ada cahaya matahari, tak nampak, silau. Kamu tengok cermin, silau. Okay, jadi tak nampak dengan jelas. So, lawan, dia nak lawan, jadi maksud jelas. Okay. Seterusnya, ada satu lagi soalan, 4 soalan. Okay, soalan yang ke-12. Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Okay, di sini dia pilih perkataan pahit. Okay, pahit. Jadi, macam cikgu kata tadi, kata jati ini ada banyak makna. Okay, di sini tengok pada ayat. Okay. Kenangan pahit itu sering mengganggu fikirannya. Okay, kenangan pahit. Maksudnya, kenangan tu yang sangat sedih, kenangan pilu, kenangan hiba. Jadi boleh diterima. Kenangan pahit. Okay. Maksudnya peristiwa yang menyedihkan hati. Adik menangis kerana tidak mahu makan ubat yang pahit itu. Ubat yang pahit. Okay, ubat pahit itu maksudnya rasa yang tidak enak. Mau, dengan kata lain, mau. Maksudnya macam ubat. Siapa suka makan ubat? Sebab ubat tu rasa pahit. Okay? Semua orang tak suka makan ubat. Okay. So, pahit di situ boleh diterima. Okay, yang ketiga, buah mangga itu rasanya pahit kerana belum masak. Okay. Mangga kalau belum masak, rasa pahit ke rasa masam? Okay. Jadi perkataan yang lebih tepat ialah kelat. Buah yang belum matang, pahit, masam dan bergetah. Rasa kelat, rasa bergetah ataupun rasa masam. Dia bukan rasa pahit. Jadi yang ketiga itu tak sesuai. Adik tidak lalu makan nasi goreng yang pahit itu. Nasi goreng pahit. Jadi salah tu. Okay. Kata yang sesuai ialah nasi goreng basi, ataupun nasi goreng hangus, ataupun nasi goreng mentah. Tak ada nasi goreng pahit. Jadi jawapannya sesuai ialah 1 dan 2. Baik, itu adalah 4 contoh soalan kata adjektif yang keluar dalam UPSR pada tahun 2016. Baiklah murid, sebenarnya kata adjektif ini terbahagi kepada beberapa bentuk. Okay? Untuk kali ini cikgu nak kenalkan kamu kata adjektif dalam bentuk yang menerangkan waktu. Okay. Bila sebut saja waktu, tadi contoh tadi soalan 2016 tadi ada kan? Silam, lampau. Okay. Jadi apakah kata adjektif yang berkaitan dengan waktu? Okay. Kamu boleh buat peta buih. Okay, di sini cikgu nak 5 kata adjektif tentang waktu. Okay, yang menerangkan waktu. Okay, kita cuba. Okay. Yang pertama, cepat. Cepat. Tadi kita dah belajar cepat. Pergerakan yang pantas. Lambat. Ini lawan dia. Lambat. Seterusnya, suntuk. Masa yang suntuk. Waktu yang suntuk. Maksudnya waktu dah nak tamat dah. Okay. Seterusnya, segera. Segera. Maksudnya kena waktu yang kena buat dengan pantas. Dan silam. Silam maksudnya waktu silam. Maksudnya waktu yang dah berlalu. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Itu berkaitan dengan waktu. Seterusnya, kata adjektif yang menggambarkan jarak. Okay, jarak. Cuba kamu fikirkan apakah kata yang berkaitan untuk menerangkan jarak. Okay, contoh dia dekat. Okay, jarak dia dekat. Dia duduk dekat dengan saya. Okay. Kemudian jauh. Ini berlawanan. Kata adjektif ini biasanya dia ada kata lawan. Dekat lawannya jauh. Rapat. Okay, rapat. Okay. Kemudian ada juga hampir. 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 Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh kata adjektif yang berkaitan dengan jarak. Tadi kita dah tengok berkaitan dengan waktu dan
Ini ialah berkaitan dengan jarak. So ada lagi lain seperti kata adjektif, warna, panca indera. Nanti kita akan belajar seterusnya. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Jadi cikgu harap kamu boleh jawab, selesaikan dalam buku teks tu muka surat 141. So kamu boleh pilih. Okey. So kamu boleh pilihlah. Okey, kamu boleh baca, boleh buat dulu. Kamu baca dan kamu boleh pilih kata adjektif yang sesuai berdasarkan buku teks tu. Jadi cikgu harap kamu semua faham. Okey, faham tentang apa yang cikgu terangkan tadi. Okey. Jadi cukup untuk setakat hari ini. Semoga kita berjumpa di lain tutorial. Jaga diri dan duduk di rumah. Sekian, terima kasih.